Baik, Assalamualaikum. Selamat sejahtera murid-murid. Kita akan sambung pembelajaran sains kita hari ini. Hari ini kita akan masuk bab yang ketiga, iaitu topik nutrisi. Nutrisi ni dia berkenaan dengan segala pemakanan kita. Jadi benda ni hari-hari kita buat, kan? Kita makan hari-hari. So kita nak belajar apa yang kita makan hari-hari. Dan cikgu percaya pengetahuan ni awak dah ada dah daripada sekolah rendah dulu awak dah belajar dah. Kita ulang semula sahaja. Okey, jadi apa fungsi makanan ni? Okey, fungsi makanan ni untuk kita hasilkan tenaga supaya kita dapat buat aktiviti. Kan, sedangkan kita tidur pun ataupun manusia yang sedang koma, tidak sedarkan diri pun mereka menggunakan tenaga. Okey, contohnya jantung memerlukan tenaga untuk berdegup. Kan, otak kita memerlukan tenaga untuk memproses maklumat. Kan, jadi manusia walaupun sedang tidur kita masih menggunakan tenaga, kecuali bagi mayat lah, jenazah yang sudah meninggal dunia, kan? Jadi orang yang sudah meninggal dunia barulah tidak menggunakan sebarang tenaga. Dan selain itu, makanan juga penting untuk pertumbuhan. Pertumbuhan ni adalah untuk badan kita membesar, bukan saja jadi gemuk, tak, bukan. Pertumbuhan ini berkait rapat dengan menghasilkan sel baru. Okay, jadi dua-dua ni untuk kita meninggi, contohnya awak daripada 100 cm tinggi, kan, tahun lepas 100 cm, tahun ini awak jadi 120 cm. Itu maksudnya badan awak sedang bertambah pertumbuhannya disebabkan oleh pertambahan jumlah-jumlah sel dalam badan, kan? Jadi selain itu, makanan juga untuk mengekalkan badan yang sihat dan merupakan sumber tenaga untuk memanaskan badan bagi penduduk yang tinggal di tempat yang sejuk. Jadi mereka memerlukan haba untuk memanaskan badan. Sebab itu bila kita lepas makan, awak akan rasa badan awak panas, mengeluarkan haba, kan? Selain itu, sel-sel yang rosak akan digantikan apabila awak makan makanan yang bernutrisi. Okey, contohnya bila awak berlari dengan pantas, ada sel-sel otot kita yang akan rosak. Okay, awak akan rasa sakit dekat kaki awak, tu menandakan otot awak rosak selnya. Jadi sel ini dia akan sentiasa diperbaharui. Bila rosak dia akan diperbaharui. Jadi proses nak buat sel yang baru tu memerlukan tenaga. Okay? Jadi kita nak tengok ada berapa kelas makanan. Kelas makanan ini kalau kita tengok ambil dalam pinggan awak tu, ada nasi, ada lauk, ada sayur, ada buah, ada air. Sebenarnya kita kategorikan kepada 7 kelas makanan. Apa dia? Yang pertama karbohidrat. Okay? Kemudian kita ada lemak, kita ada protein, kita ada vitamin, kita ada pelawas, kita ada air dan kita ada garam mineral. So kita ada 7 dekat sini. Awak kena hafal 7 ini, okey? Okey, kemudian kelas makanan yang pertama kita nak pergi satu persatu adalah karbohidrat. Okey, karbohidrat ni merupakan sumber tenaga untuk aktiviti fizikal. Makanan yang kita makan, sepinggan itu mesti ada karbohidrat untuk tenaga. Okay, contohnya kita makan yang paling banyak orang Malaysia ni adalah nasi, kan? Tak makan nasi, pagi-pagi awak makan roti. Itu pun adalah sumber karbohidrat. Selain roti, kita makan juga mi, kan? Benda yang berasaskan tepung, awak buat cekodok, jemput-jemput, kan? Semua itu adalah berasaskan daripada karbohidrat. Okay? Yang menyimpan kanji. Kanji ini contohnya dalam nasi, roti dan kentang lah. Kalau awak basuh air beras tu, awak akan dapati air beras tu berwarna putih. Itu adalah contoh kanji dalam makanan kita. Jadi semua itu akan masuk dalam badan kita dan kita akan menghasilkan, memproses tenaga daripada karbohidrat. Okay, seterusnya protein. Kalau tadi karbohidrat fungsi utamanya untuk hasilkan tenaga. Protein ni pula untuk pertumbuhan sel-sel baru dan membaiki tisu yang rosak. Selain itu untuk menghasilkan enzim, antibodi, hormon, tulang dan otot. Okey, jadi untuk kita sentiasa membesar, okey, bukan menggemuk, maksudnya membesar. Awak adalah remaja yang sedang membesar, kan? Contohnya awak daripada bayi dulu kecil sangat, sekarang dah jadi seorang remaja yang tinggi. Okey, jadi apa
apa itu yang membuatkan kita membesar? Antara satunya adalah pemakanan daripada sumber protein. Protein ni bila kita makan, sel-sel kita, setiap sel-sel kita, tisu-tisu kita ni, dia akan membahagi. Membahagi maksudnya daripada satu dia akan terbelah jadi 2, 3, 4 dan seterusnya. Kan? Jadi sel kita sentiasa bertambah banyak sedikit demi sedikit dengan pemakanan kita. Jadi semakin awak makan banyak protein, awak akan lebih cepat meninggi, kan? Dan awak akan lebih cepat membesar. Okay, jadi selain itu membaiki tisu-tisu rosak macam cikgu cakap tadi, bila kita buat aktiviti yang bersenam ataupun aktiviti yang banyak menggunakan tenaga, ada sel-sel kita yang akan rosak. Jadi dia akan membaiki tisu rosak tersebut, kan? Jadi sama juga kulit muka kita, kan? Ada masa kita sel ni akan expired. Expired ni sel ni dia akan mati dalam masa beberapa hari atau beberapa jam. Jadi bila dia mati, kita akan ada sel baharu. Okay, jadi biasanya bila kita makan makanan yang berprotein, sel kita ni sentiasa akan diperbaharui lah. Okay, jadi itu contohnya lah. Dan juga protein ni pun adalah salah satu sumber tenaga. Kan, awak akan bertenaga juga lepas awak makan ikan, daging ayam, seafood, contohnya sotong, udang, ketam, kacang-kacang. Okay, kacang-kacang ini contohnya kacang badam, kacang tanah, itu pun ada protein. Baik, seterusnya kita pergi ketiga iaitu lemak. Okay, lemak ni ada banyak dalam makanan kita. Antaranya benda yang berminyak lah. Benda yang berminyak. Kita sentiasa makan nasi goreng, roti canai. Kan, itu antara sumber-sumber lemak. Kemudian ada juga daripada kuning telur. Okay, ni kuning telur. Kuning telur mengandungi lemak yang tinggi. Tapi putih telur tidak ada lemak. Okay, dia punya kuning saja. Daging. Kalau awak tengok ada daging, ayam ataupun daging lembu, kambing, awak akan dapati begitu banyak kandungan lemak yang putih-putih tu. Jadi lemak ni apa fungsinya? Lemak ni sebenarnya agak penting untuk mengekalkan haba dalam badan dan melindungi organ daripada kerosakan. Kalau awak tengok di badan kita ataupun di badan-badan ayam yang awak dah belah tu, contoh ayam lah, awak cuci ayam, awak akan dapati di jantungnya, di hatinya diselaputi oleh lemak. Kan, apa fungsi lemak ni? Lemak ni sebenarnya membaluti organ kita. Okay, ada lemak di jantung, ada lemak di hati, di peparu ada lemak. Fungsinya adalah untuk menyerap hentakan. Okay, contoh bila kita terjatuh, kita terlanggar sesuatu, jadi lemak ni berfungsi sebagai macam bantal. Contoh awak jatuh atas bantal, awak tak rasa sakit, betul? Sama juga macam lemak. Bila badan kita terhentak, disebabkan ada kandungan lemak itu, badan organ dalaman kita tidak begitu terkesan lah. Okay, jadi dia menyelamatkan organ dalaman kita daripada hentakan. Okay, awak bayangkanlah lemak ni ibarat bantal. Dia menyelamatkan organ kita. Kemudian mengekalkan haba dalam badan. Kan, bila awak makan benda yang berlemak, ya, lemak itu adalah salah satu sumber tenaga yang sangat tinggi. Okay, jadi lemak ini dia memanaskan badan kita. Okay, yang awak makan benda yang berlemak ni sebenarnya salah satu sumber tenaga juga. Kan, banyak dalam soalan peperiksaan, apakah sumber tenaga yang paling tinggi? Dia akan bagi karbohidrat ataupun lemak. Kan, jadi awak perlu jawab apa? Kedua-duanya betul. Kan, kedua-duanya betul. Dua-dua adalah sumber tenaga. Kan, tapi yang memberi tenaga lebih tinggi adalah lemak lah. Okay. Contohnya yang makanan yang berminyak tadilah, ataupun kuning telur, daging, ada banyak lemak. Kekacang pun menghasilkan minyak. Okay? Jadi minyak itu yang adalah kandungan lemak lah. Okay, vitamin. Apa fungsi vitamin ini? Vitamin ni adalah untuk mengekalkan kesihatan badan. Awak nak sihat kena makan vitamin. Adakah vitamin semestinya dalam bentuk pil? Tak. Vitamin ni ada dalam semua makanan kita. Kita ada vitamin yang larut lemak dan vitamin yang larut air. Kan? Jadi vitamin A, D, E, K, adik, dia larut dalam air. Okay, bila awak makan, awak minum dengan air, dia akan larut dalam badan awak. Okay, vitamin B dan C. Okay, B dan C ni, bila awak makan, dia akan larut dalam kandungan lemak dalam badan kita. Dia tak perlukan air, dia perlukan lemak untuk dia larut. Okay, contohnya ni lah, vitamin A,
Kan ada dalam lobak, tomato, telur ikan. Ini adalah untuk orang yang mementingkan kesihatan mata. Kan, jadi untuk pandangan malam yang lebih baik. Kalau kurang, awak akan rasa pada waktu malam awak lebih rabun. Awak tak berapa nampak pada waktu malam. Itu tanda kurang vitamin A. Vitamin B pula dalam sayur-sayuran untuk sistem saraf yang sihat. Okey, untuk kekurangannya adalah untuk akan memberi penyakit beriberi dan anemia. Anemia ni adalah kekurangan darah merah. Okey, vitamin C ni yang kelima yang selalu diambil untuk melawan penyakit. Okey, dia akan menguatkan sistem badan kita untuk melawan penyakit tersebut. Kan, contohnya sekarang bila berlaku penularan pandemik virus corona, kan, COVID-19 tu, kita disarankan untuk makan vitamin C sebab dia membantu kita untuk melawan virus tersebut. Okay, jadi kesan kekurangnya adalah scurvy. Scurvy ni adalah gigi awak akan berdarah. Okay, jadi bila gigi awak sentiasa mudah berdarah, itu tanda-tanda awak kekurangan vitamin C. Jadi awak kena ambil apa? Buah-buahan segar dan terutama buah-buah yang rasa masam. Lemon, limau. Kan? Jadi buah-buah yang rasa masam ni biasanya dia ada kandungan vitamin C. Okay, vitamin D untuk biasanya berada di untuk kesihatan kulit lah. Okay, vitamin E. Okay, vitamin K untuk pembekuan darah. Okay, jadi contohnya vitamin K ni untuk membekukan darah. Bila awak luka, awak akan perasan awak punya darah akan keluar, betul? Tetapi selang beberapa minit, awak akan perhatikan darah itu kering dan dia tak keluar lagi. Okay, itu maksudnya darah itu di kawasan yang luka itu dia dah membeku. Jadi bila dia beku, dia akan sumbatkan darah tersebut. Jadi darah tu takkan keluar lagi lah. Jadi itu maksud pembekuan darah. Okay, jadi pelawas. Pelawas ni apa? Pelawas ni adalah bahan yang tak dapat diuraikan oleh sistem pencernaan. Fungsinya adalah untuk merangsang peristalsis dan mengelakkan sembelit. Contoh, awak makan tembikai. Bila awak makan tembikai, buah tembikai, awak akan dapati dia ada banyak serat-serat tu, betul? Awak makan limau, awak akan perasan ada banyak serat-serat dia, betul? Kan? Ada yang tak suka, awak ludah balik. Kan? Tapi sebenarnya serat itu sangat bagus. Bila awak makan, serat tu dia tak akan diserap oleh badan. Dia akan terus pergi ke usus kita. Okay, jadi di usus itu dan usus besar, di situ serat tadi tu dia bertindak membersihkan macam span basuh pinggan. Awak basuh pinggan, awak guna span kan, supaya dia bersihkan pinggan tersebut. Jadi sama juga pelawas, dia pergi ke usus kita, dia akan basuh ataupun cuci usus kita dan mengeluarkan kotoran tersebut dengan senang. Itu fungsi pelawas. Okay, ada banyak dalam sayur, ada banyak dalam buah-buahan. Okay, jadi untuk mengelakkan sembelit lah. Jadi awak boleh membuang najis awak dengan mudah bila ada pelawas tersebut. Okay, mineral. Mineral ini adalah nutrisi-nutrisi kecil yang awak perlukan dalam jumlah yang sikit. Okay, jadi contohnya kalsium untuk membina tulang dan gigi yang kuat. Awak kena minum susu. Contoh, susu adalah mengandungi kalsium yang tinggi. Natrium ni biasanya ada dalam kita punya garam. Okey, jadi diperlukan untuk pembentukan darah, contohnya. Besi untuk membentuk hemoglobin, sel darah merah. Okey, iodin tu untuk kelenjar tiroid. Kelenjar tiroid ni di kawasan sini. Bila awak kurang, awak akan mudah kena penyakit goiter. Goiter tu apa? Goiter tu macam beguk. Okay? Beguk. Bila awak tengok orang yang kena goiter ni, dia punya kawasan leher dia jadi besar. Okay, itu goiter lah. Okay, phosphorus dan kalium. Okay, ni awak boleh baca sendiri dalam buku teks ada. Kan? Fungsinya dan juga kesan kekurangan. Okay, ni contoh garam lah. Garam ni adalah satu contoh mineral. Kan? Jadi contohnya adalah untuk mengawal atur proses badan bagi mengekalkan kesihatan. Air. Okay, air ni pun adalah dalam salah satu kelas makanan. Pentingnya air ini, okay, kerana air ini dia akan melarutkan semua bahan makanan yang kita makan tadi.
kan, dan juga memudahkan kita untuk mengangkut nutrien. Bila awak dah makan, nutrien tersebut akan dihantar ke seluruh darah dan juga kawasan badan kita. Jadi air ni akan menjalankan dia. Okay, air ni akan menggerakkan nutrien dan juga darah tadi. Okay, selain itu mengawal atur suhu badan. Bila badan kita panas, tinggi suhunya, kan? Jadi air ni dia akan bertindak untuk mengurangkan balik suhu tadi. Jadi optimum iaitu 36 darjah Celsius. Okay, jadi air ini menyejukkan badan jugalah bila dalam suasana yang panas. Okay. Baik, jadi apa itu gizi seimbang? Gizi seimbang ni lah bila awak makan satu pinggan penuh ini, ada semua tujuh-tujuh makanan tadi. Contohnya ayam. Okay, dalam pinggan ni ada ayam. Okay, ayam ini mengandungi apa? Ayam ini mengandungi protein, mengandungi lemak, betul? Kemudian sambal mengandungi mineral, kan? Ada garam dalam dia, ada ikan bilis. Okay, ikan bilis ni dan ke kacang ni. Ikan bilis dan ke kacang ini ada lemak, ada protein. Ada sayur ni, tomato, ada timun. Timun ini adalah mineral dan juga pelawas, kan? Vitamin pun dia juga. Telur kuning ada lemak, kan, dan juga ada protein. Nasi, okay, nasi ada karbohidrat dan juga ada juga lemak. Okay, sebab dia nasi berminyak. Okay, itu jadi dalam kandungan yang jumlah yang betul dalam pinggan ini ada 7 kelas makanan, kecuali air lah. Awak kena tambah air, kan? Jadi di situ sudah lengkap, kita panggil gizi seimbang. Okay, jadi itu saja untuk hari ini cikgu terangkan. Kita akan sambung kelas seterusnya. Terima kasih.